Pertamanya mohon maaf lah, hari Selasa Selasa lepas saya ada mesyuarat sampai lewat petang, tak sempat nak kuliah. So saya masukkan saya punya pembentangan kuliahnya hari ini. Dan selepas itu kita akan bincangkan tentang assignment lah. Selepas kita saya tamat dengan kuliah saya nanti. Okey, berapa semua pelajar? Saya beri masa mungkin 5-10 kot. Pelajar ada 84 kot Perisa, tapi biasanya turn up tu dalam 76 macam itulah maksimum. Saya beri mungkin 2-3 minit lagi. Baru 50 orang ni. Okay. 2-3 minit lagi lah. Kita buka sebentar lagi . Okay, baik Prof. Dr. Azmin, ada apa-apa ni pesanan ke? Tak ada dah, tadi dah communicate dengan dia orang dah, tunggu Prof masuk tadi. Okey. Hari ni 5 hingga 7 ya? 2 jam. Boleh lah. Pelajar-pelajar semua boleh tak kita buat 5 sampai 7 sebab hari tu Prof ada meeting kan? Okey tak 5 sampai 7? Saya okey je. Boleh. Adalah 5 hingga 7 mungkin. Boleh je. 6.30 okey lah kan? Boleh, insyaAllah. Cuma saya nak bincangkan assignment, tapi assignment tu saya ingat nanti saya pada sementara yang lain-lain ni 1-2 minit ni, biasanya saya terus bagi ikut kumpulan lah. Tapi ada juga beberapa sem lepas pelajar minta ikut kumpulan yang sama. Jadi kalau ikut kumpulan yang sama, saya kena rujuk Dr. Azmi lah kot kalau ada kumpulan yang sama. Dah Dr. Azmi dah lalang ada dekat sini. Sama ada nak kekal kumpulan yang sama ataupun saya yang decide bahagikan kumpulan orang ke dan sebagainya untuk assignment tu, sebab pemarkahan yang lain. Ada pemarkahan lain ke Dr. Azmin? Ada daripada pensyarah yang bagi tugasan ada, dengan ada video, skrip, semua dia orang bekerja dalam kumpulan. Rasanya yang Dr. Zanatun je yang dia orang buat individu. Tapi mostly kerja yang lain semua dalam kumpulan lah. Nak tanya jugalah, maksudnya kumpulan yang sama ke ataupun masih lain-lain kumpulan? So far semua kumpulan yang sama. Tanya pendapat pelajar lah kalau dia orang nak kumpulan lain ke ataupun kumpulan sama ke. Kalau kumpulan kumpulan lain sama senang sikit kot. Kalau kumpulan sama nanti saya dapatkan senarai kumpulan itulah ikut. Saya kumpulan tu dah ada dekat dalam UKF kan? video Prof. Memang kita dah groupkan dia orang by group lah. Kalau Prof nak senarai nama tu saya boleh bagilah. Okey. Nantilah. So kalau dah ada kumpulan, maksudnya sebab ada pernah saya tak ingat sem bila lah, beberapa sem lepas pelajar dia tak nak kumpulan yang sama. So kalau kumpulan yang sama lebih mudah lah, maksudnya kita kekalkan kumpulan yang sedia ada. Nanti just saya masukkan tajuk-tajuk lah, dan juga apa pembentangannya dan sebagainya kan. Pembentangannya tak ada lah sebab adanya ada 2 slot saja ataupun 1 slot sajalah kira. Lepas ni tak ada pertemuan lain kan. Kalau macam kuliah yang lain tu mungkin ada pembentangan ke dan sebagainya. Okey. Saya rasa ni kehadiran Diki macam mana ya?
Tak apa, saya akan print kehadiran nanti Prof. Okey. Prof teruskan, nanti siapa yang tak boleh tu nanti, sebab ada setengah tu mesej saya, doktor line saya tak bagus kat rumah, hujan lebat ke kan. Saya kata tak apalah, kita ada video, so nanti dia orang tengok video. Prof boleh teruskan je lah rasanya. Saya teruskan ya. Okey, saya share, sekejap. Saya buka sekejap ya. Nanti saya buka PowerPoint ni. Ada saya dah bagi ringkasan slide dalam UKM Folio, tapi itu ringkasan lah. Yang ini yang lebih lengkap. Okay. Boleh nampak ke? Nampak doktor. Saya nampak ya? Baik, saya Ahmad daripada Jabatan Sains Kimia. Petang ni kita akan berkongsi berkenaan dua tajuk, iaitu yang pertama unsur kimia bumi menurut Al-Quran. Yang kedua adalah keseimbangan. Jadi saya kira unsur kimia bumi menurut Al-Quran ini, kalau kita semua pelajar maklumlah, bila kita sebut unsur ataupun elemen, semua dah belajar ni di peringkat sekolah menengah lagi, apa yang dimaksudkan dengan unsur, apa dimaksudkan sebatian kan. So unsur ni biasanya kalau dari segi kimianya kita merujuk kepada jadual berkala. Ni kalau form 1, form 2 dulu belajar jadual berkala ataupun periodic table. Dalam tu ada unsur-unsur. Unsur ni sama ada gas ke, ataupun metal ke, ataupun berbentuk oksida ke dan sebagainya, gabungannya menjadi sebatian kan. Jadi so saya pergi ke lebih awal sebelum kita pergi lebih detail unsur-unsur bumi dalam Al-Quran ini. Kita pergi pemahaman tentang unsur itu. So keunikan unsur yang diciptakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala ataupun makhluk yang dijadikan ini, kita kena faham bahawa dia melibatkan beberapa item. So item itu adalah penentu dia. So bila dijadikan unsur, so unsur dikira ataupun ditentukan ataupun kita kata cap jari dia lah kan. Kalau manusia dia ada cap jari. So unsur ni pun dia ada penentu dia. So dia tidak akan sama satu unsur tu dengan unsur yang lain, dan kita menjadikan karbon sebagai kita punya rujukan. So karbon 12 dan juga hidrogen. Jadi dimulakan dengan atom hidrogen. So asas perbezaan unsur adalah nombor atom, atomic number, dan di dalam unsur itu ada beberapa elemen lain yang saudara-saudari semua kena ingatlah, iaitu yang pertama elektron, yang kedua proton, dan yang ketiga neutron. So elektron mengelilingi proton dengan neutron. Proton dengan neutron ni kita panggil apa ya? Ingat tak gabungan ni? Nukleus. Apa dia? Nukleus. 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 Saya nak tengok nama pun tak boleh kat sini. Tak apa. Jadi nukleus. So nukleus itu di tengah. Yang mengelilingi nukleus itu adalah elektron. So kalau itu nama dia putaran ataupun pusingan elektron mengelilingi neutron. So you all boleh bayangkan ataupun boleh imagine bagaimana Allah menciptakan contohnya bumi. Bumi yang mengelilingi bumi, apa dia? Bulan kan? Kemudian matahari, pusat bumi, yang mengelilingi matahari adalah beberapa planet. Kemudian ada besar galaksi Bima Sakti lah kita katakan. Begitu. Jadi daripada sekecil-kecil atom ni Allah jadikan ataupun dalam kita kata zarah lah kan. Zarah kan disebut sebesar zarah itu, iaitu sekecil-kecil atom sehinggalah sebesar-besar orbit ataupun sebesar-besar alam semesta itu. So dia kaedahnya
kita tengok format dia sama di mana dia berputar. So kalau elektron ni berhenti berputar, so dia elektron ni sentiasa bergerak bergerak mengelilingi nukleus, iaitu yang mengandungi neutron dan juga proton. So bilangan proton ada dalam nukleus hidrogen ada 1 proton, 2 helium, emas 79 dan 26 besi. Ini contohlah. Jadi sorry. Untuk atom hidrogen ada 1 proton. 1 proton. Untuk atom helium ada 2 proton. Emas ada 79 dan seterusnya atom-atom yang lain dia mempunyai bilangan proton yang berbeza. Jadi yang menentukan ataupun yang membezakan dia adalah bilangan proton bagi setiap atom ataupun unsur tadi. So kita kata atom ataupun unsur sebab bila satu tu unsur lah. Molekul dia mungkin boleh jadi 2 lah. Kalau gas karbon dioksida katakan ataupun oksigen gas ataupun hidrogen gas dia molekul. So satu atom dia mempunyai 1 proton ataupun 1 nilai yang tertentu. Contohnya hidrogen ada 1 proton saja, helium ada 2 saja. 2. Tapi tak bolehlah hidrogen ada 2, tak. So 2 merujuk kepada nilai untuk helium. So kalau kita pergi satu persatu. So kalau kita tengok karbon karbon yang saya sebutkan tadi, dia ada 6 proton, karbon 12, ada karbon 13 pun 6 proton, tetapi bilangan neutron dia berbeza. Kalau neutron berbeza, kita panggil dia apa? Ini semua sekolah menengah macam ni. Belum masuk lagi. Isotop. Isotop. Ni tak ada pelajar kimia kan dalam ni? Ada tak? Ada pelajar kimia ke? Saya. Ramai kot. So pelajar luar fakulti pun ada kan? Tapi tak apalah, kita pergi sebelum pergi unsur ni, kita fahamkan dulu. Jadi Allah jadikan setiap satu tu mempunyai bilangan proton yang sama, karbon. Tetapi isotop ataupun nilai dalam ni dia berbeza. So di mana dia mempunyai nombor nuklearnya adalah 12 campur ini, tetapi sebabkan ni ada 7 neutron, dalam ni ada 1 lagi neutron, so dia jadi 13, dalam ni ada 8, jadi 6 campur 8 jadi 14. So keunikannya nombor proton dia sama, tetapi nombor neutron dia berbeza. Nombor protonnya sama sebab dia atom karbon, tetapi dia tidak sama dengan atom hidrogen. Dia tidak sama dengan atom helium. Jadi itu keunikan yang Allah jadikan kepada unsur-unsur inilah. Jadi dan unsur ini membezakan di antara satu dengan yang lain lah. So kalau dalam eksperimen sains ada banyak analisis yang kita boleh buat lah. Tak perlu sebut lah kot, kan nak bincang kimia kan. Jadi ada banyak instrumen yang kita boleh tentukan untuk menentukan unsur mass spektrum dan sebagainya, yang menentukan bilangan atom, kemudian molekular weight dan sebagainya lah bagi unsur-unsur yang berbeza. Jadi Allah jadikan ini, so kalau kita tengok putaran dia, elektron mengelilingi nukleus. Bulan mengelilingi bumi, bumi mengelilingi matahari. So sama aja trend dia kan. Kita pun orang Islam mengelilingi Kaabah kan. Masa apa tu, tawaf dan sebagainya kan. Jadi itu Allah jadikan alam semestanya begitu kan. So itu konsep asas kepada unsur lah. Jadi saya harap semua pelajar dah clear apa dia kata dimasukkan dengan unsur yang daripada jadual berkala ini. So ada banyak unsur-unsur yang boleh disenaraikan dalam jadual berkala. Saya tak bercadang lah hendak menyentuh tentang jadual berkala ni. Cuma dalam jadual berkala ni dia ada satu unsur, ini sebelah sini gas, ini bukan gas kan, mineral sebelah sini. Jadi termasuklah ferrum kat tengah dan juga sebahagian sini adalah radioaktif. Jadi yang itu kalau belajar kimia tu lebih maklum lah. So kita ambil beberapa unsur yang Allah sebutkan ataupun yang dipetik dalam Al-Quran untuk kita hayati dan untuk kita fahami lah. Okey, yang pertama ada unsur-unsur antaranya yang disebut dalam Al-Quran adalah ferrum. Ferrum ini merujuk kepada nama umumnya adalah apa dia? Besi kan? Besi.
besi. Okey. So dalam Al-Quran Allah menyebut dalam surah Al-Hadid, surah besi, ayat 25, surah Hadid, surah yang ke-57, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Laqad arsalna rusulana bil bayyinati wa anzalna ma'ahumul kitaba wal mizana liyaquman nasu bil qist wa anzalna al hadida fihi ba'sun syadidun wa manafi'u lin-nasi wa liya'lama Allahu man yansuruh wa rusulahu bil ghaib innallaha qawiyyun aziz. Sesungguhnya kami telah mengutus rasul-rasul kami dengan membawa bukti yang nyata dan kami turunkan bersama mereka Alkitab. Alkitab ini Al-Quran dan neraca keadilan, hukum hakam supaya manusia dapat melaksanakan keadilan. Dan kami turunkan besi yang padanya terdapat kekuatan yang hebat. So dalam ini Allah menyebut wa anzalnal hadid. Kami turunkan besi yang padanya terdapat kekuatan yang hebat dan berbagai manfaat bagi manusia supaya mereka mempergunakan besi itu dan supaya Allah mengetahui siapa yang menolong agama Allah dan Rasulnya padahal Allah tidak dilihatnya. Sesungguhnya Allah Maha Kuat lagi Maha Perkasa. So surah Al-Hadid ini adalah khusus kerana namanya adalah surah besi lah. Dan dia merujuk kepada penurunan Al-Quran lah, dan juga yang dibawa oleh rasul-rasul. Dan yang kedua Allah menurunkan besi, Allah menurunkan besi yang padanya terdapat kekuatan yang hebat. Jadi dalam konteks ini ada mufassir yang menafsirkan maksud Allah menurunkan besi ini, besi ini bukannya wujud daripada dunia lah. So dia datang daripada planet ataupun daripada tempat lain lah. Jadi kalau kita lihat surah Al-Hadid atau nama salah satu surah dalam Al-Quran yang bermaksud besi dan unsur-unsur lain dan nombor atom juga dinyatakan dalam surah ini yang saudara-saudari boleh rujuk dalam surah nantilah. So jika dicampurkan sebutan basmalah ini dari segi bilangan, nombor 26, surah ni pun nombor atom ferum adalah 26. So perkataan Allah disebut sebanyak 26 kali sehingga ayat yang ke-25, iaitu sehingga sebelum ayat ni. Dan isotop Fe adalah 54, 56, 57 dan 58. Nah, jadi ini ada beberapa keunikan dalam surah Al-Hadid ini. So tadi disebut Allah menurunkan besi. Kajian astronomi menunjukkan besi yang ada di bumi wujud akibat letupan bintang gergasi di luar ruang angkasa. Luar ruang angkasa ni maksudnya dia bukannya asalnya di bumi lah, tetapi daripada pecahan daripada luar yang akhirnya dia jatuh ke bumi lah, yang padanya, dan kalau kita lihat ni kami turunkan besi yang padanya terdapat kekuatan yang hebat dan berbagai manfaat bagi manusia. Jadi disebut di situ Allah menurunkan besi, maksudnya besi itu dia luar daripada bumi. Dia jatuh ke bumi. Akhirnya sekarang ni manusia menjadikan besi itu sebagai satu alat untuk pelbagai kegunaan. So dalam ayat ni disebut kami menurunkan besi, bukannya mencipta besi. Mencipta ni maksudnya Allah jadikan daripada bumi kan. Tapi menurunkan besi ni maksudnya dia luar daripada bumi. Ini bermaksud besi dicipta di luar daripada sistem yang ada di bumi dan kemudian dijatuhkan ke bumi oleh Maha Pencipta, iaitu Allah Subhanahu Wa Taala, mungkin ribuan tahun ataupun jutaan tahun. Ini pandangan para saintis lah, merujuk kepada huraian daripada Al-Quran ini. Okey, itu satu contoh ayat Al-Quran yang disebut dalam yang merujuk kepada unsur, iaitu unsur besi. Dalam ayat yang lain, surah Al-Anbiya ayat 80, Allah menyebut yang maksudnya, dan telah kami ajarkan kepada Nabi Daud membuat baju besi untuk kamu, kegunaannya untuk memelihara kamu dalam peperanganmu. Maka hendaklah kamu bersyukur. So Nabi Daud ini lama telah ada sebelum Nabi Muhammad, yang mana tujuan antara kelebihan ataupun mukjizat Nabi Daud ini, dia boleh melembutkan besi. Ingat tak kisah Nabi Daud ni? Siapa yang ingat ni? Ada ingat tak tentera Talut dengan tentera Jalut?
Jadi seronok kalau kuliah ni face to face kan. Tapi tak apalah. Ada sesiapa daripada FPI ni? Tak nak ngaku je kan. So dalam satu peperangan, kalau sekarang ni kalau saya klik ni, you nampak slide tak? Nampak. Nampak slide tak? Nampak Doktor, nampak. Ainun nampak kan? Ada Ainun sini. Ainun Samsuri. Ada Ainun Samsuri. Nama ada ni. Tak ada tu Doktor. Tak ada. Tidur kayaknya. Audi Nabil ada? Tak respon tu Doktor. Audi Nabil. Saya ada Doktor. Ada, alhamdulillah. Audi Nabil ada? Tak ada. Fatimah Suzail Zal. Senyap ini. Ada. Ada. Hairi Syafiq. Gambar dia gambar. Ada Doktor, ada. Okey. Luqman Hakim. Luqman. Ada tak ada? Dia baru cakap tadi Prof. Tapi dah hilang. Sambil bekerja ni. Nur Azmina. Saya Prof. Okey. Nur Izzati. Ada? Ada Doktor. Oh. Jauhnya bunyinya. Ada pakai phone apa? Ya. Sofia Sakarian. Saya Doktor. Vikesh Varma ada? Okey. Ada Doktor. Okey. So kalau siapa yang tahulah satu kelebihan Nabi Daud ni, Allah beri mukjizat dia boleh melembutkan besi. So kita tak tahulah sama ada melembutkan itu maksudnya melembutkan menggunakan tangan ke dan sebagainya, tetapi dia boleh membuat baju besi lah. So Nabi Daud ni ribuan tahun yang lalu kan. Tapi nak tunjukkan zaman itu pun telah ada besi yang digunakan sebagai baju besi lah untuk peperangan. Nanti saya ceritakan sikit-sikit sejarah nabi-nabi dan sebagainya dalam perbincangan kita selepas ini. So saya nak kaitkan bahawa unsur-unsur ini, yang pertama ini iaitu besi, telah pun Allah sebutkan dalam Al-Quran yang merujuk kepada kekuatan. So dalam Al-Quran secara spesifik disebut Nabi Daud membuat baju besi untuk kamu. Secara spesifik baju besi ni dia tak guna baju besi ni semata-mata untuk untuk perhiasan, tetapi baju besi, bila sebut besi dia merujuk kepada peperangan. So dikaitkan hari ni orang menggunakan besi jugalah untuk membuat kereta kebal dan sebagainya kan, sebagai kapal dan lain-lain lah, terbang dan sebagainya. Juga digunakan untuk menunjukkan kekuatan. So secara umumnya besi ni merujuk kepada kekuatan, iaitu sifat molekul yang kuat, mempunyai takat lebur dan takat dedeh yang tinggi, murah, boleh diubah bentuk, konduktor haba yang baik, mudah didapati. Okey, saya bagi secara umum, nanti dalam soalan-soalan nanti akan banyaklah minta pelajar huraikan lebih detail. Contohnya dari segi kekuatan itu apa, molekul ke apa ke, dan bagaimana dia digunakan dalam konteks
yang bila disebut dalam Al-Quran berkaitan dengan baju besi dan sebagainya, itu nantilah. Jadi saya pergi secara umum lah, takat lebur dia berapa dan sebagainya. So nanti bila assignment ataupun tugasan tu nanti, so you all boleh detailkan. So penggunaannya banyak dalam perbuatan kereta, kapal terbang, komponen struktur sebuah bangunan dan sebagainya. So ini keunikan besi yang disebut dalam Al-Quran juga berkenaan dengan kekuatan tersebut lah. Kegunaannya sebagai senjata kenderaan bangunan dan sebagainya. Okey. Dalam Al-Quran juga disebut gabungan unsur besi dan tembaga. Dalam surah Al-Kahfi ayat 96. Ini merujuk kepada kisah Iskandar Zulkarnain. Bawalah kepadaku, terjemahannya adalah bawalah kepadaku ketul-ketul besi sehingga apabila ia terkumpul separas tingginya menutup lapangan antara dua gunung, dia pun memerintahkan mereka membakarnya dengan berkata, tiuplah dengan alat-alat kamu sehingga apabila dia menjadikannya merah menyala seperti api, berkatalah dia. Dia ni merujuk kepada panglima perang Iskandar Zulkarnain lah. Bawalah tembaga cair supaya aku menuangkan ke atasnya. Okey. So dalam surah Al-Kahfi ni, surah Al-Kahfi ayat 96 yang menceritakan satu peperangan apabila tentera Zulkarnain bertemu dengan satu kaum ataupun satu kumpulan makhluk Ya'juj dan Ma'juj, tetapi tidak diuraikan dalam Al-Quran apa maksud itu. So dua kumpulan dia tak sebut secara spesifik lah kan. Dua kumpulan yang mana kita tak nak cerita pasal Zulkarnain ke ataupun nak cerita sebagai kaum tu ke dan sebagainya, tetapi nak menceritakan tentang apa yang disebut dalam Al-Quran ini, iaitu besi dan tembaga. So dua unsur yang disebutkan di sini, satu besi, satu lagi tembaga. So kalau kita lihat dia adalah dua unsur yang berbeza. Tentera Zulkarnain ini, dianya bukannya zaman Nabi Muhammad SAW, dianya bukan zaman Nabi Isa alaihissalam, bukan zaman Nabi Musa, tetapi zaman mungkin lebih dahulu daripada itu, dan ada orang kata zaman Aristotle lah dan sebagainya. Tetapi saya nak tekankan Al-Quran ini kita jadikan dia sebagai ibrah. Ibrah ni sebagai pengajaran, tidak spesifik menceritakan tahun bila dan sebagainya. Jadi dia berbeza sedikit dalam penceritaannya untuk menjadi pengajaran kepada manusia kemudian. So sebab sejarah ni dia banyak berulang. So dalam Al-Quran pun disebut kalau cerita kisah Nabi Musa alaihissalam dengan tentera Firaun, banyak surah-surah yang menceritakan surah yang berbeza menceritakan kisah, kadang-kadang dua tiga kisah yang sama kan? Sebagai pengajaran kepada manusia untuk manusia beringat menjadikan dia pengajaran. Dan juga contohnya Firaun, Allah kekalkan dia sampai hari ini. So sebagai peringatan, pengajaran orang kemudian kan disebut dalam Al-Quran. Jadi so nak ceritakan, nak fokuskan tentang dua unsur ni. So tentera Zulkarnain ni, dia tentera sebelum Nabi Isa dan Nabi Musa. Tetapi pada ketika itu ilmu yang ada pada tentera ni boleh menggunakan besi, gabungan besi dan tembaga. So you all bayangkan bagaimana kekuatan tentera ni. Boleh imagine lah. So besi satu unsur, tembaga satu unsur. Sekarang ini kita panggil dia komposit ataupun alloy . Komposit ni maksudnya gabungan dua unsur . Alloy ini merujuk kepada metal lah. Besi, tembaga dan sebagainya. So bila kita combine, dia menjadikan, kalau tadi unsur jadi sebatian kan, dia menggabungkan secara fizikal . So cara dia gabungkan adalah dengan Allah menyebut satu persatu kan. Bawa ketul besi, kemudian dia terkumpul separas tinggi menutup lapangan dua gunung. Bukan dua bukit tetapi dua gunung. So you all imagine bagaimana kekuatan manusia zaman itu kan. So kita hari ini kita membayangkan manusia zaman dulu, kita kata manusia zaman dulu zaman batu, manusia dulu tak pakai baju dan sebagainya kan. Tetapi zaman ribuan tahun dulu, wallahualam 5,000 tahun dulu ke,
telah pun ada teknologi mengumpulkan besi dan tembaga ini setinggi gunung, kemudian dicairkan. Disebut di sini Allah menyebut dia pun memerintahkan mereka membakarnya. Membakar itu, tiuplah alat sehingga bila menjadikan merah menyala seperti api. So apabila besi itu dah menyala seperti api, barulah tembaga cair. Besi itu dah hampir cair, tetapi tidak cairlah. Tembaga itu yang dipanaskan sehingga cair, dituangkan kepada besi yang merah menyala tadi menjadi satu dinding yang sangat kuat. Gabungan besi dan tembaga ataupun komposit ini satu lapisan yang sangat kuat yang telah dibuat oleh tentera Zulkarnain pada ketika ribuan tahun dahululah. Jadi saya tak boleh imagine bagaimana kekuatan tentera Zulkarnain pada masa itulah. Tetapi saya pernah kata apa, pergi melawat bekas-bekas peninggalan orang-orang terdahulu kan. Contohnya Petra kan. Siapa pernah pergi Jordan? Ada yang pernah pergi Jordan? Tak pernah. Contohnya Petra. Tak Kemudian ya. Siapa nak bercakap tadi? Jadi ataupun piramid kan di Mesir kan. Alhamdulillah saya pun pernah pergi piramid. So kita boleh tengok hebatnya orang dahulu hebatnya. So kita ingat orang dahulu ni lemah So kita anggap kita ni hebatlah, sebenarnya kalau kita tengok yang orang dahulu pun hebat juga. So Petra ni dia macam gunung lah. Satu gunung yang besar. So dia boleh tembuk gunung itu, dalam tu siap ada stadium, istana dan sebagainya. So bila saya pergi situ saya terpegun. Ni kalau zaman saya muda-muda dulu, filem Indiana Jones kan, Petra tu dia buat movie kat situlah. Tapi saya pergi situ saya termenung kan, betapa apa teknologi yang digunakan sampai dia boleh tebuk gunung tu. Dan dia boleh buat istana dalam tu. Dalam gunung tu teknologinya sampai air naik ke gunung tu. So boleh dipam daripada luar naik ke atas dan boleh mengalirkan air. Maksudnya kota dalam gunung itu boleh dapat air, kemudian ada sistem saliran dia dan sebagainya, dengan boleh mengangkut air pada bawah ke atas dan sebagainya kan. Ada sistem parit dan sebagainya lah, ada pump lah teknologi. So itu zaman tu kalau tengok dekat dia punya apa, dia punya jadual dia, lebih kurang 4,000 tahun, 5,000 tahun dulu 3,000 ke 4,000 tahun dulu. So kita pergi Firaun, piramid. Bagaimana orang dulu zaman Firaun boleh buat satu bangunan yang tepat dia punya geometri dia. Maksudnya susunan dia bukan kata tinggi 100 meter tetapi lebih pada 100 meter kan, 200 meter dan sebagainya. So tingginya bangunan itu. Jadi dalam tu dia letaklah dia punya kubur lah, makam dan sebagainya. Orang kata makam tak semestinya kubur lah, tetapi harta perhiasan dia dan sebagainya. So banyak kubur-kubur dan sebagainya yang disimpan di dalam itu. So ada yang orang kata dululah masa saya muda-muda lah, kecil-kecil kan, orang kata dulu Firaun besar, orang dulu sebab dia boleh buat, contohnya zaman Zulkarnain ni, tentera Zulkarnain, dia bolehlah tinggi gunung sebab dia pun besar gunung. Tapi bila saya pergi ke Mesir, piramid, kita tengok saiz Firaun tu sama je dengan saiz manusia. Maksudnya zaman tu pun manusia 7 kaki je. Firaun tu tinggi sikit je. Kalau tengok dia punya apa, mayat dia punya kan, yang dibalut tu, yang tinggal dalam muzium dia tu, tinggi sikit je daripada saya kan. Maksudnya tinggi dia sama je dengan kita, tetapi teknologi mereka juga hebat macam teknologi sekarang. Maksudnya contohnya tadi tentera Zulkarnain ini teknologinya hebat, boleh membuat satu benteng yang memisahkan dua gunung ini. Apa teknologi? Wallahualam. Kita pun tak boleh nak bayangkan teknologi apa yang digunakan. Bagaimana
zaman Firaun boleh menyediakan menyiapkan piramid, apa teknologi yang dibuat kita pun tak boleh nak bayangkan lah, dalam keadaan masa tu kita kata tak ada mesin kan. So mungkin menggunakan kaedah mekanikal dan sebagainya, tetapi tidaklah menggunakan robot dan sebagainya, kan kapal terbang dan sebagainya. Jadi hebat orang terdahulu, tetapi disebabkan apabila mereka meninggalkan ataupun mereka meninggalkan agama, disebabkan mereka lalai dengan kehidupan dan sebagainya, sehinggalah Allah menurunkan bala bencana dan sebagainya. Allah sebut dalam Al-Quran kan, kisah kaum Lut, kisah kaum Saleh, Nabi Saleh yang membuat kaum Ad kan, yang membuat bangunan daripada gunung daripada bukit-bukit yang dia tebuk bukit-bukit. Kalau kisah Nabi Saleh tu keluar unta kan daripada bukit daripada celah batu kan. Maksudnya mereka zaman dulu telah pun membuat rumah-rumah, kemudian telah menebuk bukit dan gunung. Telah ada zaman itu, walaupun pada ketika itu ribuan tahun dululah. Jadi so akibat kerosakan yang dibuat oleh mereka sendiri, maka Allah menurunkan bala bencana yang disebut juga dalam Al-Quran lah. So jadi so kehebatan manusia pada ribuan tahun dahulu sebenarnya telah ada, tetapi teknologi, kemudian kekuatan mereka dan sebagainya itu telah pun lenyap akibat daripada kerosakan yang dibuat oleh mereka sendirilah. Dan Allah menggantikan dengan kaum yang lain lah, kumpulan yang lain, nabi yang lain dan sebagainya, mengikut pada zaman-zaman berikutnya. Okey. So ada dua unsur saya dah sebutkan dan kita telah bincangkan. Yang pertama besi, yang kedua tembaga lah. So dalam ayat yang lain, Allah menyebut dalam surah Al-Kahfi ayat 96 tadi, ini ayat yang lebih lengkap lah, saya tak bercadang untuk membacanya. Tadi saya dah huraikan Dan kemudian seterusnya emas dalam surah Al-Kahfi ayat 31, unsur yang lain selain daripada besi, tembaga dan kemudian ketiga emas. Saya hanya bagi 4 atau 5 saja contoh. Lepas tu yang lain-lain itu nanti saya akan masukkan dalam assignment lah, dalam tugasan mereka itu, terjemahannya, mereka itu disediakan baginya syurga yang kekal, yang mengalir di bawahnya beberapa sungai. Mereka dihiaskan di dalamnya dengan gelang-gelang tangan emas dan memakai pakaian hijau dari sutera yang nipis dan sutera yang tebal bersulam. Mereka berehat di dalamnya dengan berbaring di atas pelamin-pelamin yang berhias. Demikian itulah balasan sebaik-baiknya dan demikian itulah syurga, tempat berehat yang semulia-mulianya. Ini ganjaran yang Allah berikan kepada penghuni syurga, iaitu dipakaikan gelang-gelang tangan emas. So saya patah balik kepada zaman Nabi Musa, Firaun tadi. Dulu orang cerita dia punya hebatnya, kata emas harta Korun yang bawa emasnya sampai 40 ekor unta kan, 40 ekor kuda dan sebagainya. Bukan nak bawa emas nak bawa kunci je kan. Tapi bila kita pergi dekat piramid tu, muzium Firaun tu, saya percaya juga, logik juga ada yang kata dia punya hebatnya ataupun kayanya itu. Sebab memang dia punya ada satu Firaun ni dia ada banyak, ramai Firaun. Firaun ni raja maksud Firaun ni raja. Walaupun zaman Nabi Musa itu disebut Ramses II Ramses II tetapi wallahualam lah, sebenarnya yang saya sebutkan tadi, kita tak nak bercerita tentang siapa Firaun tadi kan. Kita nak maksudnya Firaun ni adalah zaman kerajaan dia lah, antaranya Firaun zaman Nabi Musa kan. Tetapi ada juga tak mufassirin ahli tafsir yang kata zaman Nabi Yusuf pun Firaun juga, tapi bukannya Firaun yang Firaun yang menyengutukan Tuhan, tetapi Firaun yang baik lah, kategori begitu, yang yakin dengan ketuhanan kan. Itu fokusnya berbeza lah. So kita nak ceritakan dia punya kehebatan dia. Zaman ada satu dalam muzium tu, dia ada satu tempat tu, dia letakkan keranda keranda tu ada 3 jenis keranda, daripada kecil sampai besar lah. So setiap satu tu
dibuat daripada emas. Sampailah sebesar-besarnya hampir sebesar bilik ni. Kalau bilik nak kata rumah tu mungkin besar sangat kan. So sebesar bilik lebih kurang 20 kaki kali 30 kaki ke. Dia punya emas tu. So daripada kecil sampailah ke besar. Semuanya dibuat daripada emas lah. Jadi itu yang disimpan di dalam museum kan. Tak termasuk yang telah diambil orang yang masih lagi dalam tanah, masih lagi yang telah pun hilang dan sebagainya. Jadi nak tunjuk di situ satu contoh saja yang mana menunjukkan betapa banyaknya emas yang dikumpulkan pada zaman Firaun tersebut lah. Jadi so emas ni so kita boleh bezakan pertama besi, kedua tembaga, yang ketiga emas. So emas merujuk kepada perhiasan. Dalam konteks ayat ini, so emas merujuk kepada perhiasan yang diberikan kepada penghuni-penghuni syurga yang juga menjadi kebanggaan mereka lah untuk mendapat emas. Jadi saya pergi ringkas saja, tak boleh detail sangat sebab ada satu slot lagi iaitu keseimbangan. So seterusnya perak dihiaskan dan dijadikan indah kepada manusia kesukaan pada benda yang diingini, iaitu nafsu, iaitu perempuan, anak pinak atau benda yang banyak berpikul dari emas dan perak, kuda peliharaan yang bertanda dan terlatih, dan binatang-binatang ternak serta kebun-kebun tanaman. Semuanya itu adalah kesenangan hidup di dunia, dan ingatlah pada sisi Allah di tempat kembali yang sebaik-baiknya iaitu syurga. Jadi tadi ayat tadi emas dirujuk kepada penghuni syurga, tetapi dalam ayat ini emas dan perak ini menjadi perhiasan kepada manusia di dalam dunia juga. Jadi tetapi digambarkan sebagai harta benda dan juga emas ni sebagai satu perhiasan yang dibanggakan masuklah kuda dan terlatih dan sebagainya. Dan peringatan Allah, dan ingatlah pada sisi Allah ada tempat kembali yang sebaik-baik iaitu syurga kan. So ini adalah beberapa contoh unsur bumi yang disebut dalam Al-Quran. Saya tak pergi detail sangat dengan unsur-unsur yang lain. Beberapa contoh lah sebagai pengajaran kepada kita dan juga dia punya fungsi dia yang Allah juga sebut secara umum di dalam ayat-ayat tersebut. Okey. Seterusnya saya pergi kepada keseimbangan dan juga perkadaran. So rumusan daripada unsur tadi, so yang pertamanya, setiap unsur ni dia ada peranan masing-masing dan dia menjadi satu fungsi unsur itu, dia tidak sahaja tertakluk di bumi sahaja, tetapi kalau ikut kepada apa yang disebut dalam Al-Quran, unsur-unsur yang sama juga ada di dalam syurga. Maksudnya di akhirat lah, di alam selepas daripada alam bumi, alam dunia. Jadi cuma kita tidak bolehlah menafsirkan ataupun membuat perbandingan sama ada adakah emas di bumi ini sama emas dalam syurga, perak di bumi sama atau tidak di dalam syurga dan sebagainya. Tetapi dari segi fungsi dia, emas sebagai satu kebanggaan. So di dalam syurga juga ada emas dan ianya sebagai satu kebanggaan yang lebih lagi sehingga kekal abadilah, sebagai satu balasan baik Allah berikan kepada manusia ataupun kepada kita sekiranya kita mematuhi perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi itu saya ingat berkenaan dengan unsur bumi. Seterusnya masuk pada keseimbangan dan juga perkadaran. Itu bila kita masuk kepada unsur, kita lihat bermula dengan jadual berkala tadi, kehebatan Allah, benda yang sekecil-kecilnya sampailah benda yang sebesar-besarnya. Tadi berputar melalui orbit dan sebagainya, so mengikut lawan jam kan. So seterusnya masuk pada keseimbangan, lagi satu yang menunjukkan juga kehebatan Allah Subhanahu Wa Taala yang Allah sebut dalam Al-Quran. Okey. Mungkin ada yang dah baca, mungkin ada yang belum baca lah nota yang saya beri. Saya jangan nak tanya lah kot sebelum kita masuk lah kan. Nur Nabilah ada? Nur Nabilah Huda Ada. ada ya? Boleh bagi contoh keseimbangan? Contohlah contoh. Apa-apa saja berkenaan dengan keseimbangan.
Nampak berat pula kan soalan tu. Berat ke? Macam berat kan. Apa-apa contoh? Tak ada idea? Nur Syahirah ada? Tak boleh nak lama-lama sangat ni. Ada. Bagi contoh keseimbangan. Keseimbangan. Keseimbangan contohnya manusia ada dua kaki kan. Kalau satu kaki dia tak seimbang lah, contoh lah kan. Itu contoh mudah Contoh lain, saya nak contoh lain. Nurul Aisyah ada? Saya. Okey. Bagi contoh keseimbangan. Baik dengan buruk. Baik Ataupun dengan buruk. pasangan. Macam mana? Pasangan. Ada baik, ada buruk. Ah. Itu keseimbangan secara falsafah tu. Saya nak jawab. Siapa saya tu? Hidayati. Betul lah, baik dan buruk tu betul So ada baik, ada buruk. Maksudnya ada kebaikan, ada keburukan. Betul lah. Nak bagi contoh. Ya. Darat dan laut. Darat dan laut. Darat ni maksud dia apa? Tanah. Tanah. Laut, air. Okey, so itu ada beberapa contoh keseimbangan. So bila ada darat, ada laut, ada malam, ada siang kan. Jadi dalam Al-Quran kalau kita merujuk kepada keseimbangan dan perkadaran biasanya bila sebut perkadaran dia melibatkan masa. So perkadaran ni per masa kan. dx dt, dx dt, jadi itu perkadaran lah. So, jadi keseimbangan dan perkadaran kita gabungkan kedua-dua bila dia seimbang, so dia ada merujuk kepada tempoh dia, tempoh masa lah, dan juga sesuatu fungsi dia. Okey. So dalam Al-Quran, dalam banyak surah yang menyebut tentang keseimbangan dan perkadaran ni. Antaranya surah Al-Isra ayat 12. Dan yang maksudnya dan kami jadikan malam dan siang sebagai dua tanda. Lalu kami hapuskan tanda malam dan kami jadikan tanda siang. Jadi bila malam tu dihapuskan, dia tak boleh ada malam dihapuskan jadi malam juga, jadi benda lain. Dia jadi malam hapus jadi siang lah. Sebab dia dua benda je. Dua makhluk dia je, malam dan siang kan. Kami jadikan tanda siang, terang, agar kamu mencari kurnia dari Tuhanmu dan supaya kamu mengetahui bilangan tahun-tahun dan perhitungan. Dan segala sesuatu telah kami terangkan dengan jelas. Ayat ini, satu Allah nak menceritakan tentang keseimbangan, iaitu ada siang, ada malam kan. Tadi kata ada darat, ada laut kan. Satu lagi, fungsi dia. Kita tengok agar kamu mencari kurnia tu selepas di tamat ataupun selepas habis kami jadikan tanda siang itu terang. Jadi mula Allah menyebut ada dua tanda, iaitu malam dan siang, agar kamu mencari kurnia dari Tuhanmu. So secara kata apa, secara umum lah kan, secara umumnya malam itu untuk istirahat lah kan, dan siang itu agar kamu mencari kurnia, iaitu bekerja dari Tuhanmu ataupun mencari rezeki dari Tuhanmu, dan supaya kamu mengetahui, itu menceritakan siang dan malam, fungsi dia, dan supaya kamu mengetahui bilangan tahun dan perhitungan. Ini satu lagi keunikan daripada ayat ini, di mana dalam ayat ini disebut fungsi dia bukan setakat untuk mencari kurnia siang tadi, tetapi pertukaran dari malam, kemudian dihapuskan malam jadi siang, supaya kamu mengetahui bilangan tahun dan perhitungan. Okey, ini yang merujuk kepada perkadaran tadi supaya kamu mengetahui bilangan tahun dan perkadaran. So bila adanya pertukaran siang dan malam, barulah ada tahun, barulah ada perhitungan. Kalau tak bertukar, malam ataupun siang saja,
Mungkin ada satu ketika siang saja, so manusia boleh je kan. Lepas 12 jam dia dah letih, dia tidur lah, tapi siang aja. Tak ada malam. So tidak ada pertukaran siang malam itu menyebabkan manusia pun tak tahu hari ni hari Sabtu ke hari Ahad. So hari ni hari Khamis ke Jumaat kan. Jadi bila ada pertukaran siang malam barulah ada bilangan tahun dan perhitungan. Dan segala sesuatu telah kami terangkan dengan jelas. So ayat ni sangat unik kalau kita memahami sains dan juga kita memahami aturan-aturan dia lah. Jadi so daripada perbezaan siang dan malam ini kita mengambil pengajaran dan kita membuat perhitungan hari. So mula hari ni hari Ahad, esok Isnin. So daripada hari timbullah minggu kan. Daripada minggu timbullah bulan. Daripada bulan barulah timbul tahun. Jadi so kalau kita perhatikan ada perbezaan dari segi hitungan tahun ini misalnya kalau kita nak bezakan tahun Masihi dengan tahun Hijrah. Rizman Rusli. Senyapnya, lelaki ni ramai tak ada ni. Rizman. Mungkin buat kerja lain kot. Itu Luqman. Rizman tak ada. Tengok kucing sekejap. Ya? Tadi yang saya tak jawab tu tengok kucing sekejap. Nak jawab. Oh yang tadi yang doktor panggil saya tu. Luqman nak jawab Oh tak. Soalan apa? Tak dengar jauh sangat ni. Okey, saya panggil Luqman jawab dah. Apa beza antara tahun Hijrah dengan tahun Masihi? Tahun Hijrah bermula, dengar ke? Dengar. Tahun Hijrah dia start apabila kita punya penghijrahan kita yang umat Islam tu dari Mekah ke Madinah. Okey. Hijrah besar-besaran. Lepas tu kalau Masihi pula dia saya tak pasti dia start bila, tapi yang pasti Masihi start dulu dah baru Hijrah. Okey. Tak apa. Betul jugalah. Bukan betul lah maknanya tapi tak penuh Okey. Saya cuba nak menyoal dari segi perbezaan hitungan tadi. Tapi tak apa. Tahun Hijrah adalah merujuk kepada hijrahnya Nabi. Hijrah ke mana tu? Aman? Dari Mekah ke Madinah. Mekah ke Madinah. Tahun Masihi. Okey, sebab dah menjawab tu, mungkin orang lain boleh tolong kot. Nurul Aisyah dah tanya tadi. Safira. Tahun Masihi apa dia? Boleh dengar? Boleh. Tahun Masihi itu dia bermula dengan daripada kelahiran Nabi Isa. Kelahiran Nabi Isa Okey. Wallahu alam. Okey, wallahu alam. Kelahiran ataupun Nabi Isa diangkat ke di Yes. agama Kristian disalib ke, saya pun tak terlupa. Bukan dulu, sebelum ni ingat tapi dah terlupa. Tapi merujuk kepada Nabi Isa lah. So dalam konteks kita yang beragama Islam, kita kata Nabi Isa diangkat ke langit. Saya ada banyak juga membaca kisah-kisah Jesus daripada pandangan pelbagai pihak lah. Seronok juga. Dulu masa saya belajar masa saya buat PhD, ada seorang ni, dia sama buat PhD dengan saya lah, agama Kristian lah. Ayah dia kerja di gereja kan. Dan dia sangat menghafal kisah nabi-nabi ni. Kadang-kadang saya pun jadi segan jadi. So maksudnya dia tahu siapa adik-beradik Nabi Ibrahim ni, isterinya berapa, kemudian adik-beradik Nabi siapa nabi ni kan. Cumanya yang slacknya atau slack lah, maksudnya berbeza dengan Islamnya adalah dia tak percaya Nabi Muhammad. Dan kefahaman dia tentang Nabi Muhammad ni yang mengejutkan tu, dia menganggap macam dia
dia mempercayai Nabi Isa lah. Maksudnya Nabi Isa tu anak Tuhan dan sebagainya kan. So sedangkan kita menganggap Nabi Muhammad sebagai perutusan Tuhan kan, wakil kan. Sama dengan Nabi Isa juga kan. Sebagai Nabi kan, perutusan. Jadi kat situ saja. Satu, dia tidak mempercayai Nabi Muhammad. Yang kedua, Nabi Isa tu dianggap sebagai anak Tuhan lah. Yang lain-lain keyakinan, maksudnya kefahaman dia tentang Nabi-Nabi tu sama je saya nampak lah. Jadi so saya kata ada banyak beza pun, tetapi kalaulah dia percaya Nabi Muhammad itu Nabi yang terakhir dan Nabi Isa itu adalah pesuruh Allah, sebenarnya dia samalah dengan, maksudnya dia boleh menerima kan. Tetapi malangnya bagi saya lah dia tidak menerima, itu saja kan yang membezakan, dan juga amalan-amalan lain lah. Jadi kena dalam konteks tahun tadi, tahun hijrah merujuk kepada tahun Nabi Muhammad berpindah kan ke Madinah. Tetapi bila tahun Masih merujuk kepada zaman Nabi Isa kan. So tahun Masih lebih awal. So zaman Nabi Isa dia ada before century dengan after century kan. So yang saya nak persoalkan ataupun yang saya nak tanya sebenarnya nak beza dari segi perkadaran. Yang itu kalau siapa boleh jawab. Mungkin Nurul Izzah boleh jawab kot. Apa beza dari segi perkadaran tahun Masihi dengan tahun Hijrah? Tadi siapa Luqman dah sebut kan, Nabi tahun Hijrah tu masa bila kemudian dibantu oleh Syafira kan. Cuma dari segi tauhid tu lah yang membezakan, sebab kan bila dia letakkan Jesus is son of God tu dan sebagainya, so jadi dia menyebabkan tauhidnya itu salah lah. Itu tadi sebut kan, ni kita nak kata perkadaran. Tahun Hijrah merujuk kepada apa? Nurul Izzah dia? Pada bulan. Ada kelas? Tahun Hijrah merujuk kepada bulan. Tahun Hijrah itu bukan okay. Tahun Hijrah merujuk kepada putaran bulan. Bulan mengelilingi bumi. Betul. Tahun Masih merujuk kepada bumi mengelilingi matahari kan. Jadi bila bulan mengelilingi bumi, jadi tahun Hijrah dia 30 hari setiap bulan. 29 30. Tetapi tahun Masihi dia 365 hari setahun Jadi dalam konteks ini, so bila kita merujuk kepada tahun Hijrah, bila dia merujuk kepada bulan, so itu yang menentukan bila bulan Ramadan, bila nak puasa, bila Raya Haji, pada satu hari bulan ni Raya Haji, pada satu hari bulan ni bulan Ramadan kan. So air pasang pada awal ke akhir, awal ke tengah? Air pasang. Mana yang paling kuat? Air pasang tengah bulan doktor. Dari segi sains ni kenapa air pasang tu tengah bulan Sebab dia faktor graviti. Okey. Sebab faktor graviti kan. Jadi tengah bulan air pasang. Sebabkan tarikan bumi dengan bulan tu paling tinggi So dalam sunnah dia ada sunnah untuk kata berbekam kan, contohlah dia kata berbekam tu elok minggu ketiga kan. Sebab darah itu naik ke leher ke atas lah. Itu pandangan orang yang berbekam lah. So tapi dia ada hubungan dia sebenarnya dengan sains Ada hubungan dengan sains di mana merujuk kepada tarikan graviti. Setengah bulan tarikan graviti kuat antara bumi dengan bulan. That's why sebab bulan tu betul-betul berada bertentangan dengan bumi. Jadi itu yang membezakan di antara keseimbangan dalam konteks tahun Masihi dan tahun Hijrah lah. Saya tak pasti dalam tahun-tahun agama yang lain. Tetapi ini kita bercakap tentang tahun Hijrah lah yang disebut oleh Allah Subhanahu Wa Taala yang merujuk kepada ayat ini. So kejadian siang dan malam adalah satu lagi bukti Allah menciptakan setiap satu itu berpasang-pasangan.
siang tidak akan mendahului malam dan malam tidak akan mendahului siang. Aturannya disusun mengikut sunnatullah. So daripada siang malam tadi, siang dan malam ini sebenarnya bukan sahaja waktu tetapi merujuk kepada putaran uniknya. Tadi saudara-saudari saya slide yang pertama saya tunjuk atom tadi, elektron mengelilingi nukleus. So nak jadikan siang malam itu, so dia berputar, bulan mengelilingi bumi jadi siang malam, bumi mengelilingi matahari jadi siang malam jadi aturan untuk tahun jadi daripada kecil atom zarah tadi sampailah kepada orbit dalam galaksi Bima Sakti, sampailah bilangan apa galaksi, ada jutaan galaksi di atas muka bumi ni. Bukan satu bukan dua, tetapi jutaan galaksi. So setiap galaksi itu dia ada satu set, ada matahari sebagai bintang ke dan sebagainya, bintang-bintang lain. Jadi so setiap satu tu berputar kan. Dia satu, yang lagi kecil berputar kepada yang besar, besar berputar lagi, besar berputar lagi. Jadi satu benda yang sangat hebat lah kalau kita menerobos ruang angkasa lepas kan. Jadi so setiap satu tu dia tidak akan mendahului. Maksudnya kalau berputar tadi siang, lepas siang malam, lepas tu jadi siang balik, lepas tu jadi malam, kemudian orbitnya itu sama je putaran dia. Kalau dia lari je, so elok-elok sepatutnya siang 24 jam satu hari, tiba-tiba hari esok dia jadi 25 hari, 25 jam. Contohlah kan. So terus betul sengit aja, walaupun berbeza beberapa minit atau beberapa saat je, boleh menyebabkan satu letupan besar lah kan, menghancurkan alam semesta ni. Itu satu benda yang kita kena faham lah. So itu keseimbangan. So tidaklah kamu memperhatikan bahawa sesungguhnya Allah memasukkan malam ke dalam siang dan memasukkan siang ke dalam malam, dan dia menundukkan matahari dan bulan masing-masing bergerak dalam orbit sampai pada waktu yang ditentukan. Dan sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Jadi dia mematuhi putaran-putaran ini bukannya sehari dua, tetapi ribuan tahun. So ada orang tanya agak-agaknya sejak daripada Nabi Adam ni berapa ribu tahun? Agak-agak berapa ribu tahun agak? Saya tak nak tanya banyak sangat kan, nanti masa dah cukup kan. So ada penemuan di Turki ditemukan, dan dia jadi dalam satu penemuan UNESCO lah, sejarah. Katanya tempat peribadatan yang pertama ataupun antara yang pertama sekitar 12,000 tahun dulu. Itu pandangan ahli sejarah lah. So jadi kalau digambarkan dari segi tahun itu mungkin 20,000 ataupun 15,000 tahun dulu, agaknya lah kot, wallahu alam. Zaman Nabi Adam dan sebagainya, tetapi telah wujud makhluk-makhluk sebelum itu di atas muka bumi ni kan. Dalam surah Al-Baqarah pun ada menyebut kan, telah ada makhluk-makhluk lain di atas muka bumi ni yang Allah musnahkan dan Allah gantikan dengan manusia lah semasa nak penciptaan manusia tu. Bila malaikat bertanya perbincangan ataupun pertanyaan malaikat dengan Allah kan. Jadi so agaknya kan sekitar 15 ke 20,000 tahun dululah. So telah ada manusia mula ada di atas muka bumi ni, yang mana kita pun tak pasti bila lah. So daripada zaman itu sampailah sekarang ni, so masa itu sama masa itu samanya, maksudnya putaran ni siang malam tu sama. So bayangkan kalau sedikit aja beza, sedikit aja terkucil daripada orbit, so maka hancur lebuhlah bumi dan seterusnya matahari, pelanggaran dengan planet-planet lain dan galaksi kita dan sebagainya boleh musnah. Pada ketika itu kalau Allah nak jadikanlah. Maksudnya tamatlah riwayat hidup salah satu daripada galaksi ke ataupun planet di atas muka bumi ni termasuklah makhluk-makhluk yang ada di atasnya. Okey.
kan? Okey. Okey, jadi dalam surah An-Nur ayat 43, tidakkah engkau melihat bahawasanya Allah mengarakkan awan? So tadi Allah menyebut tentang putaran siang malam, putaran bulan dan bumi secara tak langsunglah ke orbit dan juga ke wujudnya siang dan malam. So dalam surah An-Nur ayat 43 Allah menyebut yang maksudnya tidakkah engkau melihat bahawasanya Allah mengarakkan awan bergerak perlahan, kemudian dia mengumpulkan gumpalannya, kemudian dia menjadikannya tebal berlapis-lapis, selepas itu engkau melihat hujan turun dari celah-celahnya. Dan Allah pula menurunkan hujan batu dari langit dan dari gunung ganang yang ada padanya, lalu ia menampakkan hujan batu itu kepada siapa yang dikehendakinya. Sinaran kilat yang terpancar dari awan yang demikian keadaannya hampir-hampir menyambar dan menghilangkan pandangan. Ini satu lagi ayat Al-Quran yang sebagai ahli sains, so kita sangat-sangat terkesanlah kalau kita menghayatinya, di mana Allah menukilkan satu persatu, step by step proses daripada pengumpulan awan sampailah kepada jadinya hujan ataupun salji ataupun hujan batu. So kalau kita perhatikan, tidakkah engkau melihat bahawasanya Allah mengarakkan awan bergerak perlahan-lahan? Maksudnya awan itu daripada satu tempat Allah kumpulkan, kemudian dia mengumpulkan gumpalannya, Allah gerakkan sehingga dia berkumpul satu tempat, yang mana tempat itu Allah nak turunkan hujan. Dan kemudian dia menjadikannya tebal berlapis-lapis. So bila dah dikumpulkan, so dia akan bertingkat-tingkat. Daripada situ engkau melihat hujan turun dari celah-celahnya. So air hujanlah, turun hujan. Tetapi dalam ayat yang sama, sambungannya, dan Allah pula menurunkan hujan batu dari langit dan dari gunung ganang. So ada yang terjemahkan dia kepada ais lah. Dari gunung ganang, ini awan yang ada padanya, lalu dia menampakkan hujan batu itu kepada siapa yang dikehendakinya. Sinaran kilat yang terpancar dari awan yang demikian keadaannya hampir menyambar dan menghilangkan pandangan. So kalau kita lihat dari segi sains kimianya, so ada 3 fasa di sini. Allah menceritakan satu fasa awan. Awan ni fasa apa dia? Ramai ada pelajar kimia sini. Gas. Fasa apa? Kalau awan ni merujuk kepada fasa apa? Intensity. Ingat Zanatun tadi, Dr. Zanatun. Ya? Evaporation. Saya tanya, okeylah, evaporation. Fasa dia, fasa apa awan ni? Oh, gas. Gas. Fasa gas. Okey. Fasa, okey. Fasa wap lah kan? So awan ni fasa wap. Kemudian dia mengumpulkan, kemudian dia menjadikan tebal berlapis-lapis awan itu, dan kau melihat hujan turun dari celah-celah awan. So hujan ni fasa apa? Liquid. Fasa? Liquid lah, cecair kan? Kondensasi. You all ni bagus lah. Saya tanya fasa, tanya jawab proses. Cakap betul. Dari celah-celahnya, hujan turun. Hujan ni fasa cecair kan? So daripada fasa wap, tukar kepada fasa cecair. Dia kata kondensasi kan? Sorry. Jadi 2 fasa disebut dan satu fasa lagi. Dan Allah menurunkan hujan batu ataupun salji dari langit, dari gunung-gunung awan yang ada padanya. So ada yang kata salji ni sebab dia gunung ganang, maknanya kawasan tinggi lah. So hujan batu ataupun salji, fasa apa? Solid. Pepejal kan. So fasa pepejal. Jadi ada 3 fasa. So kalau you all belajar kimia, dalam pelajaran kimia dia ada 3 fasa je. Dia ada fasa pepejal, cecair, gas. Dia tak ada fasa lain. Fasa lain ni kita panggil dia campuran lah. Campuran fasa. Tetapi secara umumnya bila fasa ni 3 fasa je. Dan Allah menyebut dalam Al-Quran ni ketiga-tiga fasa ni. Bagaimana Allah menciptakan hujan dan juga hujan batu ataupun salji daripada fasa wap. So daripada fasa kalau kita tengok temperature menggunakan termometer, so fasa yang paling mudahnya kalau merujuk pada air 0 darjah Celsius adalah fasa
kurang daripada 0 darjah Celsius adalah solid kan, fasa pepejal. Kosong kepada 100 darjah Celsius fasa cair. Lebih daripada 100 darjah Celsius itu fasa waq. Jadi Allah menjelaskan tentang ketiga-tiga fasa ni dalam satu ayat Al-Quran yang dirangkumi sangat unik dan sangat cantik bagi orang yang memahamilah bagaimana pembentukan hujan ini. So ini adalah apa yang berlaku semasa proses pembentukan hujan. Awan bergerak perlahan, kemudian pembentukan awan lebih besar, awan kecil ataupun disebut cumulus yang digerakkan oleh angin. Kemudian awan tersebut saling bergabung membentuk awan lebih besar, dan sehinggalah setelah awan kecil bergabung membentuk awan lebih besar, gerakan udara vertikal iaitu ke bawah. So ketika ada lebih kuat di bahagian tengah berbanding dengan bahagian tepi. So jadi hujan mula kat tengah-tengah itulah. Apabila dia berkumpul, macamlah you all ambil tutup periuk ke, letak dekat atas periuk ke kan, ataupun atas cerik tu, letak dekat situ. So bila sampai ke satu tempat dia terhalang tu, dia akan berkumpul kat situ, kemudian dia akan jadi cair lah. So proses yang telah pun disebut oleh pelajar tadilah, pada rekan-rekan tadi. Okey, dalam ayat yang lain, dan dialah yang menurunkan hujan dari langit, lalu dia menumbuhkan dengan air hujan itu segala jenis tumbuh-tumbuhan. Kemudian kami keluarkan daripadanya tanaman yang hijau. Kami keluarkan pula dari tanaman itu butir-butir ini buah yang bergugus dari pohon tamar, dari mayang-mayangnya. Kami keluarkan tandan buah yang mudah dicapai dan dipetik. Kami jadikan kebun-kebun anggur dan zaitun serta buah delima yang bersamaan, bentuk, rupa dan rasanya, dan yang tidak bersamaan. Perhatikanlah kamu kepada buahnya apabila dia berbuah dan ketika masaknya. Sungguhnya demikian mengandungi tanda-tanda yang menunjukkan kekuasaan kami bagi orang-orang yang beriman. Surah Al-An'am. Okey, dalam ayat ini tadi Allah menceritakan tentang proses kejadian hujan daripada awan ataupun pada waq. Seterusnya daripada hujan ini, daripada hujan air jadinya keluarnya tanaman yang hijau, jadinya tanaman. Kemudian keluar pula butir ini buah yang bergugus dari pohon tamar, kurma dan sebagainya, mayangnya, dan mudah dicapai dan dipetik. Satu lagi, dan kami jadikan kebun-kebun dari anggur dan zaitun serta buah delima yang bersamaan bentuk, rupa dan rasa, dan atau yang tidak bersamaan, dan yang tidak bersamaan. Sama ada bila dia keluar, dia akan jadi pelbagai bentuk, rasa dan sebagainya lah. So mengikut kepada kesesuaiannya. Jadi daripada awan tadi jadi hujan itu menumbuhkan tanaman. So dia jadi satu keseimbangan, satu kitaran lah kita panggil. Bagaimana daripada awan tadi akhirnya menumbuhkan pokok dan juga menghasilkan buah. Ayat ini menerangkan bahawa penurunan hujan memberikan manfaat kepada orang yang berfikir. Dengan penurunan hujan, Allah menghidupkan segala jenis tumbuhan dan tanaman. Allah menjadikan segala jenis buah-buahan yang mempunyai pelbagai jenis warna dan rasa. Allah memberikan banyak manfaat terhadap segala makhluk yang ada di atas muka bumi. So kalau kita lihat kepada kitaran, tiga kumpulan utama kitaran makanan. Dia tadi mula air hujan, so kitarannya jadi tumbuhan, jadi pokok, kemudian jadi buah. So dia ada satu lagi kitarannya, satu daripada tumbuhan, kemudian jadi tikus yang memakan padi misalnya, kemudian ular dia makan pula tikus, kemudian burung, elang makan pula ular, kemudian ini dipanggil kitaran makanan ataupun food chain. So tiga kumpulan utama ni pengeluar, pengguna dan pengurai, yang menyebabkan satu putaran ataupun siasatan yang cantik lah. Okay. Ini dalam sains kita panggil kita karbon. Saya lupa ni sekolah menengah tingkatan berapa ni. Tingkatan 2 kot, tingkatan 1 ke tingkatan 2 lah. Kita karbon. Kita karbon itu merujuk kepada fossil fuel
Kemudian jadi kenderaan, kita digunakan dalam kenderaan, jadi kenderaan digunakan dalam kenderaan sebagai minyak, kemudian dibakar, kemudian dia naik atas lah. So jadi karbon dioksida, fotosintesis dia turun balik. Fotosintesis daripada pokok, sebagainya binatang makan, binatang kecil dimakan oleh binatang besar, kemudian mati dan sebagainya. So jadi karbon dioksida. Bernafas jadi karbon dioksida. Ni so semua yang bernafas jadi karbon dioksida, tetapi karbon dioksida itu digunakan oleh tumbuhan. So bayangkan keseimbangan yang Allah jadikan ini, kita karbon ini, kita musnahkan salah satu. Contohnya kita musnahkan pokok ni. Kita musnahkan pokok-pokok, tak ada pokok. So itu yang berlaku pada masa inilah. So semakin kurang pokok menyebabkan karbon dioksida di atmosfera ni tidak dapat diserap oleh tumbuh-tumbuhan yang menyebabkan cacat satu daripada kita ini. So keseimbangan dalam penciptaan manusia. Saya pergi ada 10-15 minit lagi. Saya baca terjemahan terus lah. Hai manusia, apakah yang telah memperdayakan kamu berbuat durhaka terhadap Tuhanmu yang Maha Pemurah, yang menciptakan kamu, lalu menyempurnakan kejadianmu dan menjadikan susunan tubuhmu seimbang dalam bentuk apa saja yang dikehendaki. Dia menyusun tubuhmu. Jadi dalam surah Al-Infitar ayat 6 hingga 8, Allah menyebut, hai manusia, apa yang memperdayakan kamu untuk berbuat durhaka? So Allah menempelaklah, tanya kepada manusia, apa yang menyebabkan kamu buat durhaka, ingkar pada perintah Tuhan yang Maha Pemurah. Allah menyebut yang Maha Pemurah itu, dia telah menghuraikan dengan secara khusus kepada penciptaan kita, yang menjadikan kamu, iaitu kita lah, lalu menyempurnakan kejadianmu dan menjadikan susunan tubuhmu seimbang. So dia jadikan manusia ni seimbang. Tadi saya sebut kalau ada manusia di sebelah kaki, so dia tak seimbang. Tetapi dia jadikan umumnya manusia ni dijadikan seimbang dalam bentuk apa saja yang dikehendaki. Bentuk apa saja ni tak kisahlah, putih ke, gelap ke, warna sawo matang ke, macam hidung mancung ke, hidung kata penyek ke dan sebagainya. Tetapi keseimbangan tu yang Allah jadikan. Yang telah menciptakan 7 langit berlapis-lapis, dengan ayat yang lain Al-Mulk, kamu sekali-kali tidak melihat pada ciptaan Tuhan yang Maha Pemurah sesuatu yang tidak seimbang, maka lihatlah berulang-ulang adakah kamu lihat sesuatu yang tidak seimbang. Kemudian pandanglah sekali lagi, nescaya penglihatanmu akan kembali kepadamu dengan tidak menemukan sesuatu cacat dan penglihatanmu itu pun dalam keadaan yang payah. Jadi sekali lagi Allah bertanya kepada manusia, pertamanya yang menjadikan 7 lapis langit ni, kamu sekali-kali tidak melihat pada penciptaan Tuhan yang Maha Pemurah ini sesuatu yang tidak seimbang. Kalau kita tengok alam semesta je nampak besar sangatlah. So Allah tanya pada diri kita, maka lihatlah berulang-ulang apakah kamu lihat sesuatu yang tidak seimbang. Kalau tak jumpa, tak nampak yang tak seimbang itu, kemudian pandanglah sekali lagi, nescaya penglihatanmu akan kembali kepadamu. Pada diri kita lah yang tidak menemukan satu yang cacat dan penglihatanmu itu pula dalam keadaan yang payah. So tadi saya sebut Allah menjadikan bumi, katalah puluhan ribu tahun sampai sekarang ni. So begitulah keadaannya. Putarannya, masa setahunnya 365. Kemudian masa bulannya 30 hari 29 hari, 30 hari 29 hari. Nak cerita kenapa 29, kenapa 30 tu panjang lah, tak sempat ni kan. So itulah rotationnya, putarannya, tanpa sebarang cacat, tanpa berubah jadi 30 jadi tiba-tiba 35, 24 jam tiba-tiba jadi 25 jam dan sebagainya. Kecuali jam matilah kan, tak bergerak kan, masa sama aja kan. Jadi masa tu sama aja. Sentiasa bergerak dan akhirnya merujuk kepada umur kita lah. Semakin lama semakin berusia. Menyebabkan, maksudnya bila berusia tu bukannya panjang umur, tetapi semakin dekat dengan tempoh untuk kita bertemu dengan Allah. Jadi so tak ada satu yang tak seimbang, semuanya seimbang. So kalau kita rujuk kepada diri kita, bayangkan jika kita tutup, ni kalau dalam kuliah saya selalu minta pelajar berdiri ni, sebab biasanya dah nak ujung-ujung kan.
Bayangkan kalau kita tutup sebelah mata. Bila kita tutup sebelah mata, kita punya jarak penglihatan dah tak seimbang. So kita tak dapat manakah dengan tepat jarak dengan sesuatu. Lepas tu, kalau kita lihat ni, kaki ni, daripada ujung kaki sampai ke pinggang ni, dia sama tinggi ni. Dia kalau kurang kaki satu tu, katalah kurang 6 inci, so nanti dia akan berjalan terdengkuk-dengkuk lah. Maksudnya dia tak boleh jalan dengan betul. Tu baru kaki lah, yang lain-lain pun sama kan. Kita ada, kita tengok ukuran mata daripada tengah kelopak mata ni dengan tengah-tengah dahi ni. Kemudian tengah sebelah sini sama, kemudian telinga pun sama, hidung dan sebagainya. So semuanya seimbang. Allah jadikan kita ni seimbang bagi manusia yang sempurna. Jadi kesempurnaan dan keunikan Allah jadikan ini perlu kita syukuri lah. Okey, keseimbangan cecair badan atau osmosis dalam pertukaran makanan, gas dan juga pengangkutan makanan dalam tubuh manusia. So keseimbangan ni pun penting. So ini kalau belajar sains dia panggil hypotonic, isotonik dengan hypertonik. So kalau orang belajar gula, kalau kencing manis, darah gula tinggi. Gula tinggi biasanya hypo ke hyper? Hyper. Gula tinggi hyper lah kan. Kalau gula rendah hypo kan. Hypo. So jadi kalau kekurangan bahan pelarut, so kita kata dia hypo lah. Kalau dia hyper dia ni. Jadi bila kalau hypo, so air akan masuk. Kalau hyper, dia air akan keluar daripada sel. So sel ini mesti dia berada dalam keadaan keseimbangan isotonik. Barulah boleh air ataupun darah masuk dan keluar sel itu secara seimbang. Sistem pernafasan, udara dingin dan kotor yang kita hirup membawa keburukan kepada kesihatan. Oleh kerana itu udara harus dihangatkan dan dibersihkan sebelum dihirup. Hidung kita diciptakan sesuai untuk pekerjaan. Bulu dan selaput lendir pada dinding lubang hidung menyaring udara dan menangkap partikel debu di dalamnya. Paru-paru mempunyai luas permukaan yang tinggi dan memudahkan penyerapan. So seterusnya kulit. Ada banyak lagi. Saya tak bercadang nak pergi semualah. Macam mana Allah jadikan manusia, ada 3 lapisan, 3 kegelapan dalam Quran ada sebut. Nak ceritanya panjang, saya skip dahulu. Yang lain-lain itu nanti kita masuk kepada assignment lah kan. Jadi kita pergi kepada ayat yang lain dalam Al-Quran. Surah An-Nisa ayat 56 yang maksudnya sesungguhnya orang-orang yang kufur ingkar kepada ayat-ayat keterangan kami akan membakar mereka dalam api neraka. Tiap-tiap kali kulit mereka masak hangus, kami gantikan untuk mereka kulit yang lain supaya mereka dapat merasai azab sengsara itu. Dan ingatlah sesungguhnya Allah adalah Maha Kuasa lagi Maha Bijaksana. So dalam ayat ini sekali lagi satu sangat yang unik lah bagi orang yang memahami sains. Kulit adalah salah satu deria. Deria apa? Kulit? Deria sentuhan. Deria? Sentuhan. Deria sentuh kan? Deria sentuh. Deria sentuh, kulit lah salah satu deria, itu kita panggil dia deria sentuh. So dalam penciptaan manusia ni, dia bukan penciptaan manusia sajalah. Dalam tubuh kita kita ada sel, ada tisu. Lepas tisu, organ. Kan? Lepas organ? Lepas organ apa? Sistem. Takut nak jawab ni. Lepas organ? Rizman ada. Dah masuk Rizman ni? Memang tak masuk nampaknya. Rizman tadi kata line dia tak elok. Oh, line dia tak elok. Okey, dia dah been support nasib baik. Ada bagi dalam chat
Dia orang ada beritahu chat. Saya kata kalau tak boleh jawab dalam chat saya kata. Okey, saya terlupa nak buka, seronok sangat bercakap kan. Okey. Terima kasih Dazmin memaklumkan. Saya tak perasan tadi, tak buka chat. Okey, so kulit adalah deret sentuh. So Allah menyebut dalam Al-Quran sebagai pengajaran. Kalau kita baca secara umum, kita tak rasa kan. Kita rasa orang-orang kufur ingkar kepada ayatnya akan bakar dalam api neraka kan. So tak habis kat situ je lah kan. Tapi sebagai ahli sains, sebagai pelajar yang belajar sains dan kita kaitkan dengan tauhid kan, dengan ketuhanan, setiap kali kulit mereka masak hangus, kami gantikan untuk mereka kulit yang lain. Allah menyebut secara jelas supaya mereka ini yang kita kena insaf lah sebenarnya kan. Kami gantikan untuk mereka kulit yang lain supaya mereka merasai azab sengsara itu. Jadi setiap kali kulit manusia ni bila dibakar dia hangus lah kan. Hangus lah. Tetapi yang ni yang menjadi insaf ni, kami gantikan untuk mereka kulit yang lain supaya mereka dapat merasa azab yang berkekalan. Maksud dia apa? Maksud dia kulit ini adalah deret sentuh. Deret sentuh ni maksudnya bila kita sentuh kita rasa sakit. Itu Allah jadikan kulit begitulah. Di kulit ni membalut daging, membalut tulang kan. Bayangkan kalau tak ada kulit, so you all sentuh pisau, relax je kan. Sampai dah keluar darah, relax je kan. Sebab apa? Sebab tak rasa sakit ni. Sebab dia dah sentuh tak ni. Jadi bila kena tulang tu lagilah tak sakit kan. Ketuk-ketuk pun tak rasa apa kan. Jadi tetapi Allah balutkan tubuh kita dengan kulit ni, sebab bila tersentuh tu terus tersentak. Sebab rasa sakit dia. Bila kena pisau kan. Ataupun kena api kat sini, sakitlah. Sampailah hangus. Tapi Allah nak ingatkan, kami gantikan kulit mereka, kulit yang lain. Sebab apa? Sebab bila dah hangus, dia dah tak rasa sakit. Gantikan dengan kulit yang lain tu supaya sakit itu terus sakit lah. Supaya berkekalan sakit itu. Jadi kalau kita kena takutlah sebagai makhluk ni kan, sebagai manusia ni, kena takut nak buat dosa kan. Sebab bila Allah gantikan kulit yang lain nanti, so sakit itu bukan sekali lah, tetapi berkali-kali. Sebab dia akan merasai sengsara itu berpanjangan. Dan ingatlah, sesungguhnya Allah adalah maha kuasa lagi maha bijaksana. So apa yang terjadi kalau kita tidak tutupi kulit? Keseimbangan serupa berlaku pula bagi sistem saraf di bawah kulit. Nak ceritakan dari sentuh tadi, adanya saraf dan sebagainya, itu panjanglah kepada sentuhan. So dijadikan dengan cara yang sebaik-baiknya dan tersebar di seluruh permukaan tubuh, terutama jari dan permukaan lain yang digunakan dalam sentuhan dan pergerakan. So hikmahnya bila tersentuh benda tajam, panas dan menghakis, maka sengsara segera dijauhi secara spontan. So kalau kita fahami ni, so bila kita baca ayat Al-Quran tu, kita akan rasa wow kan, betapa takutnya kan, ataupun betapa uniknya kan ayat ini yang berkait dengan sistem keseimbangan dan juga perkadaran tadilah. So yang lain-lain menyerupai jantina lain. Sebab bersabda ini keseimbangan Allah jadikan lelaki perempuan. Ada baru sehari dua ni isu saya tak nak sebutlah siapa kan. Maksudnya orang yang menukar, lelaki menukar jantina kepada perempuan, yang akhirnya dia kata dia depres kan. Dia depres sebab jantinanya sekarang ni daripada lelaki dah jadi wanita. Dia dah jadi wanita, dia tak tahu dah. Dia beramal tetapi nak kata terima ke tak terima. So jadi Allah dah jadikan kamu tu lelaki lah. So janganlah menukar jantina. Menukar jantina ni satunya menukar kemaluan lelaki kepada wanita kan. So bila dah menukar begitu, akhirnya sendiri yang rasa menyesal, rasa depres, rasa dan sebagainya. Wallah alam, dia rasa depres itu nak sengaja nak dapatkan populariti atau betul-betul ke, dan wallah alam lah. Tetapi that's why kita jangan menyerupai jantina lain lah. Sebagai lelaki, so lelaki. Sebagai perempuan, perempuan kan. So bila kita menukar apa yang Allah jadikan itu, itulah akan menjadi malapetaka, bala bencana dan juga masalah kepada manusia itu sendirilah.
So dalam hadis Rasulullah SAW, bahkan Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu menerangkan bahawa Rasulullah SAW melaknat lelaki yang menyerupai wanita dan wanita yang menyerupai lelaki. Hadis saja larangan dalam bab ini diriwayatkan oleh Abu Hurairah. Okey, ini adalah beberapa contoh keseimbangan perkadaran, termasuklah dalam tubuh badan manusia. Ada banyak lagi sebenarnya yang saja saya tak huraikan dengan panjang lebar sebab saya tahu kuliah daripada 3 jam dah jadi 2 jam. Kemudian sepatutnya hari ini 1 jam kan. Hari ini sepatutnya satu topik saja. Jadi saya ringkas-ringkaskan saja yang sesuai lah untuk difahami lah daripada ayat Al-Quran dan juga untuk kita sebagaimana yang disebutkan tadi sebagai ibrah. So kesimpulan daripada penciptaan Allah Subhanahu Wa Taala yang Allah ciptakan, kita boleh tengok baca surah Ad-Dukhan. Ad-Dukhan ayat 3. Saya tengok ayat ni cantik ya. Saya masukkan dalam kesimpulan ini 38, 39, 40 Dan tidaklah kami menciptakan langit dan bumi serta segala yang ada di antara keduanya secara main-main. Tidaklah kami menciptakan keduanya serta segalanya melainkan kerana menzahirkan perkara yang benar. Akan tetapi kebanyakan mereka tidak mengetahui hakikat itu. Dan yang terakhir, sesungguhnya hari pemutusan hukum untuk memberi balasan ialah masa untuk mereka semua berhimpun. Jadi ada penegasan Allah Subhanahu Wa Taala. Allah jadikan langit dan bumi dan alam semesta ini tidaklah secara main-main lah kan, sebagai peringatan kepada kita, ada tujuan dia. Dan tidaklah kami menciptakan keduanya melainkan kerana menzahirkan perkara yang benar. Dan akan tetapi kebanyakan mereka tidak mengetahui hakikat itu, kebenaran itu, apabila kita tidak memahami dan kita tidak mahu mengkaji dan menghayati apa yang disebutkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam Al-Quran itu terhadap penciptaan bumi, penciptaan alam semesta, penciptaan diri kita sendiri, makhluk-makhluk dan sebagainya. Sesungguhnya hari pemutusan hukum untuk memberi balasan ialah masa untuk mereka semua berhimpun. Jadi semua benda yang Allah jadikan ini adalah akhirnya untuk kita jadikan dia sebagai suatu perkara untuk kita bawa, untuk kita sebagai perhitungan semasa kita bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala nantilah. So saya ingat itu rumusan daripada 1.5 jam kuliah hari ini. Semoga kita sama-sama dapat mengambil pengajaran lah kot daripada dua tajuk ini, iaitu unsur bumi dan menurut Al-Quran dan juga keseimbangan dan perkadaran. Jadi assignment nanti saya bagi arahan-arahan siap-siap sekali lah. So arahannya maksudnya contohnya pelajar buat slide, PowerPoint, kemudian tak lebih daripada 10 muka surat dan sebagainya. So hantar bila dan sebagainya lah. Biasanya saya bagi tempoh sehingga 2 minggu lah untuk dihantar. So kalau ikut hari ini, so maksudnya minggu depan dan minggu satu lagi hari Jumaat. Minggu satu lagi tu kena hantar. Biasanya begitulah. So ada apa-apa soalan tak? Ada soalan? Sebelum saya tak ada. Okey. So kalau tak ada apa-apa, kita pun dah lewat ni. Ada Dr. Azmin ke, ada apa-apa nak maklumkan? Kalau tak ada tak? Tak ada apa-apa, Prof. Tak ada ya. So kalau tak ada apa-apa, saya rasa setakat itu saja. Sekali lagi saya mohon maaf lah, itu hari Selasa itu saya tak dapat bagi kuliah lah. Untuk kalau tidak boleh cerita panjang lagi, hurai lebih banyak lagi contoh-contoh, tapi sebabkan ada masa hari ini saja. So saya ingat kita berhenti kat sini dulu lah. So Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan assignment nanti soalan dia saya bagi dalam UKM Folio dan juga dalam ni juga, tapi saya ingat you all boleh rujuk dalam UKM Folio nantilah ya, dan hantar pun dalam UKM Folio juga. Okey, itu saja. Hantar by group ke dia orang hantar individu? By group. Saya akan ikut grup yang sama. Okey, great. Okey. So maksudnya seorang saja perlu hantar. Tak perlu by group tu. Kalau saya tak pasti satu grup berapa orang, katalah contohnya satu grup 4 orang atau 5 orang. 4 ke 5. Jadi tak perlulah 5 hantar kan. Pakat-pakatlah siapa yang hantar.
Tetapi kalau ada siapa yang rasa dia je kena buat, so email kat saya lah. Ataupun WhatsApp ke, maklumkan pada saya lah. Kalau ada komplain tidak ada kerjasama daripada ahli, sila maklum terus pada saya. So tak perlu sembunyi-sembunyi. Okay. So saya ingat tu sajalah untuk petang ni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih Prof. Terima kasih Faisal. Ya. Terima kasih. Terima kasih Prof. Terima kasih Prof. Sama-sama. Terima kasih Prof. Terima kasih Prof. Terima kasih Doktor. Assalamualaikum Prof Ishak. Saya terima kasih Prof. Saya mohon dengar kuliah ni amat menarik. Terima kasih. Dr. Zanatun Prof daripada Fakulti Pendidikan. Prof kenal kan? Dengar tak dengar? Okay. Dr. Zanatun Prof dah keluar tadi. Okey, pelajar dah keluar semua. Okey. Terima kasih semua. Terima kasih Doktor. Sama-sama. Terima kasih Prof. Sama-sama.